Baik. Pertama kali persepsi bila kita lihat ulat bulu, apa pandangan daripada anda semua bila berhadapan dengan binatang yang nama ulat bulu? Ada sesetengah manusia dan sesetengah orang bila berhadapan dengan ulat bulu, mereka ada perasaan menjengkelkan, ada perasaan menjijikkan, ada perasaan mengerikan, ada perasaan menakutkan. Sebab rupa dia pun dah tak handsome, rupa dia buruk, rupa dia menjijikkan, rupa dia menakutkan. Tetapi setelah binatang ini melakukan satu proses, dalam saintifik dia disebut sebagai metamorfosis. Metamorfosis ialah dalam bentuk ulat beluncas menukar dirinya berada dalam satu benda yang dipanggil kepompong. Jadi dalam waktu metamorfosis dia duduk untuk satu-satu tempoh, satu-satu waktu, satu-satu masa. Sampai akhirnya selepas berakhir metamorfosis dia keluar dalam bentuk yang tidak disangka-sangka. Yang sebelum ini dia menakutkan, mengerikan dan menjengkelkan, bila habis metamorfosis keluar dari kepompong, dia jadi apa? Dia jadi seekor rama-rama. Dia jadi seekor kupu-kupu yang begitu indah, begitu cantik, begitu menyenangkan mata memandang. Seolah-olah benda yang kita jengkel dah tak ada, benda yang kita jijik dah tak ada, benda yang kita kata merapu dah tak ada, benda yang bagi kita gatai dah tak ada. Inilah yang patut kita buat, sama-sama melakukan proses penukaran diri. Proses metamorfosis sama seperti ulat beluncas dan keluar daripada bulan Ramadan dengan menukar wajah-wajah anda sebagai kupu-kupu yang baru, sebagai rama-rama yang indah. Baik, bayangkan sekarang anda berada di bawah pokok sedang menatap apa-apa buku. Tiba-tiba daripada dahan atas pokok tersebut jatuh seekor ulat bulu, jatuh seekor ulat beluncas, jatuh seekor ulat gatal. Apa reaksi pertama anda? Apa tindakan refleks yang berlaku? Adakah bila jatuh seekor ulat bulu anda gosok belakang dia? Oh, kesian jatuh dah. Nak letak atas sarang dia balik ke? Nak letak di dahan ke? Nak letak di pokok ke? Tindakan refleks paling awal. Hak mana kita buat? Gosok ke tepi? Ada orang yang tepis, ada orang yang kuih, ada orang yang jentik. Tak cukup dengan jentik, jatuh pijak-pijak sampai mati, pijak-pijak sampai lenyek. Seolah dia memudaratkan bagi kita. Tambahan kalau kendak kena gaya, bulu-bulu dia tu kalau kena kat kulit jadi apa? Jadi gatal, jadi tumbuh bintik-bintik merah. Seolah-olah dia ni binatang pengotor, binatang yang membawa penyakit. Dan sedar atau kita tak sedar, kita sedang bawa dua sifat ini sebelum masuk bulan Ramadan. Sifat pengotor dan sifat berpenyakit. Tak pernah rasa kotor ustaz, mandi 3 kali sehari. Bukan fizikal kamu yang kotor, dalam ni yang kotor, sini yang kotor, hati kamu yang kotor, jiwa kamu yang kotor, roh kamu yang kotor. Jadi inilah yang menjengkelkan di sisi Allah. Inilah yang menjadi kelemahan kita, tukar hak kotor dalam ni. Hak luar memang Allah dah takdir macam ni, tak boleh nak tukar dah. Ke rasa boleh tukar? Ustaz tak rasa nak tukar muka ke? Sorry. Hak luar tu Allah dah buat lagu ni. Kalau kita putih, putih lah. Kalau hitam, hitam lah. Kalau gemuk, gemuk lah. Kalau kurus, kurus lah. Kalau tinggi, tinggi lah. Kalau rendah, rendah lah. Tu hak dah tetap dah. Hak boleh ubah hak dalam ni. Kalau kotor boleh cuci, kalau kotor boleh berus. Kalau jahat boleh jadi baik. Hak tu hak nak tukar. Tukar sifat pengotor tu dan tukar sifat berpenyakit. Penyakit sini cukup banyak. Penyakit dengki ada, penyakit hasad ada, penyakit fitnah ada, penyakit riak ada, penyakit sombong ada, penyakit takabur ada. Hak tu yang kita nak buang. Tapi bila dia bertukar rupa di hari yang lain, hak kita jentik dulu itulah
hak kita kuih dulu itulah, hak kita dulu itulah. Hari ni dia mari jatuh rama-rama yang cantik. Kita buat benda yang sama ke lagu lain dah persepsi kita. Dulu kita jentik, kita kuih, hani kalau boleh bukan sekok ni pun tak apa dah. Marilah banyak pun sini ke sini ke sini ke, kita tak rasa rimah. Hak itulah yang kita nak. Di luar sebelum ini pada pandangan persepsi masyarakat, seolah-olah kalau kita hadir dengan berbagai keramaian orang, seolah-olah kehadiran kita tak ada siapa ambil tahu. Pergi kita tak ada siapa tanya khabar. Sakit kita tak ada siapa mau ambil tahu. Kerana apa? Kerana kotor dan beratnya kita. Tapi selepas kita jadi rama-rama sebelum ni, orang raih kita. Sebelum kita ni, hak kita dah jadi rama-rama, orang ambil tahu pasal kita. Orang nak mendekati kita. Hak sebelum ni, semua orang tak mau campur. Sebelum ni, semua orang tak mau dekat dengan kita. Hak lepas ni, semua orang nak dah. Sebab dah jadi cantik, dah jadi baik, dah jadi bagus, dah jadi senang orang tengok. Baik. Rama-rama, sememangnya dia sedang buat benda yang sama dengan kita. In fact, waktu dalam kepompong, bulat beluncas juga sedang berpuasa. Waktu dia duduk dalam kepompong, dia tak makan, dia tak minum, dia tak buat apa kecuali melalui satu proses penukaran diri dia menjadi seekor rama-rama yang cantik. Baik, ulama-ulama telah menggariskan bahawa antara salah satu hikmah rama-rama ialah bila dia dah jadi rama-rama, satu benda yang paling menarik ialah simetri pada sayap dan simetri pada warna dia. Bila kita tengok rama-rama, pernah dah kita tengok ada kelebihan ataupun kecacatan pada sayap dia. Contoh, bila kita pegang sayap rama-rama, pasal apa sayap belah ni ukuran macam ni, sayap belah kiri ukuran macam ni? Pernah jumpa atau tidak? Kita jarang jumpa simetri sayap yang tak sama. Kita akan jumpa rama-rama punyai simetri sayap yang sama. Kalau belah ni atas dia color biru, belah ni atas dia color apa? Color biru juga. Dia tak akan belah ni biru, belah ni orange. Payah nak cari lagu tu. Belah ni hijau, belah ni putih. Payah nak cari lagu tu. Kalau belah ni putih, sini putih. Kalau atas dia merah, atas dia merah. Warna dia sama, simetri dia sama. Bahkan kalau kita tengok skala bulu dia yang paling halus, contoh dia hinggap pada mikrofon ni. Dan saya pun cuba pegang dia dengan sebaik-baik pegangan, dengan sehalus-halus pegangan. Seolah-olah tak akan merosakkan sayap dia. Oh, cantik rama-rama ni. Indah rama-rama ni. Pak lepas. Kita nampak dia terbang. Seolah-olah kita tak mencacatkan sayap dia, kita tak merubah sayap dia. Tapi bila kita suarakan dengan kanta pembesar, ada kecacatan atau tidak pada simetri dan warna sebenarnya? Sebenarnya ada kecacatan pada simetri dan warna, walaupun sehalus-halus pegangan. Nak cakap sayap dia tu halus sungguh. Walaupun pada skala yang terkecil, pegangan tadi, sentuhan tadi dah merosakkan sayap dia. Itulah kehebatan ciptaan Allah. Satu lagi, rama-rama dia sentiasa menebarkan keindahan, menebarkan kebaikan, menebarkan kecantikan ke mana saja dia pergi, di mana saja dia berada, dan kepada siapa dia berjumpa dan bertemu. Keindahan yang dia tebar, keindahan yang mengingatkan kita pada Allah, bukan keindahan yang melekakan dan melalaikan. Pernah tak ada orang tengok rama-rama dia pengsan? Tak pernah. Pernah tak orang tengok rama-rama rasa nak buat jahat? Weh, rama-rama ni rasa nak rogoh orang, tengok rama-rama. Tak ada. Tapi bila tengok rama-rama, kita ingat kepada apa? Ingat kepada Allah yang mencipta rama-rama ni. Dan paling koman pun akan terkeluar daripada bilah-bilah bibir kita ucapan Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah ucapan apa? Ucapan pujian. Allahu Akbar ucapan kekaguman.
Seseorang akan meluarkan pujian, akan mengeluarkan kekaguman bila dia berasa level diri dia tak capai pada tahap tu, baru dia boleh ucap. Sebab kita rasa level kita rendah daripada rama-rama, kita terucap subhanallah, Allahu Akbar. Kalau kita rasa level kita sama macam rama-rama, kita tak ucap. Setiap biasa lah rama-rama lagu tu, bukan ada apa pun. Kalau kita rasa dia remeh, kita rasa dia biasa, kita tak akan ucap kalimah tu. Contoh, duduk kedai kopi, saya ni handsome contoh. Bukan sebaliknya sebenarnya kan. Mari seorang lagi tak berapa handsome kawan ni, saya handsome, kawan tak berapa handsome. Tiba-tiba di meja tu mari seorang mak motor, buka saja topi, oh macam iklan dah. Muka dia macam pelakon iklan, handsome. Hak nak puji kawan tu saya ke kawan ni agak-agak? Kawan ni hak tak berapa handsome ni akan puji. Oh, tak pernah lagi aku tengok smart macam ni. Lepas tu muka pun ala-ala pelakon, muka pun macam pelakon iklan ni, patut dah muka macam ni. Saya puji ke tak? Kalau smart lagu ni lebih kurang aku lah, ala-ala aku. Kita tak akan puji sebab kita berasa pada level tu, kita berasa handsome sama dengan dia. Hak nak puji orang handsome, orang tak berapa handsome ni, orang hak sedar diri ni. Begitu juga dengan rama-rama. Kalau kita anggap dia tu cantik, itulah keluar. Sebab bukan level kita. Sebab level kita kotak, level kita tak berapa bagus lagi. Jadi itulah, di mana-mana pun ucapan subhanallah dengan alhamdulillah, Allahu Akbar pun, bila kita rasa kita ni serba lemah, kita ni serba kurang. Satu lagi sifat rama-rama, dia sentiasa berlaku adil pada semua tempat, pada semua orang. Dia masuk masjid, color tu lah. Kalau dia pergi kelab malam lepas ni, dia tukar color lain ke color sama? Dah baru masuk masjid ni, kita pun tengok biru dan kuning warna dia. Oh, aku nak pergi kelab malam. Dia pergi kelab malam, dia tukar hitam ke? Banyak orang tak nampak color aku ni. Ke dia pergi color tu juga? Dia pergi kelab malam pun color tu. Dia pergi tanah kubur pun color tu. Dia pergi pasar ikan besok pagi pun color tu. Dia pergi tepi pantai pun color tu. Masuk kelab snooker pun color tu. Bukan nak kata ni tempat baik, ni tempat tak baik. Nak cakapnya ke mana dia pergi, dia tak pernah hipokrit. Dia tunjuk warna dia yang asal, inilah aku.